بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Seperti biasa, hari ini saya akan bacakan satu lagi hadis yang berkaitan tentang situasi semasa kita, iaitu tentang Ramadan, mengenai hadis tentang bersahur. Tuan-tuan di rumah tadi bersahur ataupun tak, mari kita sama-sama dengarkan hadis ini yang dibacakan ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyebutkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Al-Imam Bukhari. Baik, seperti biasa bersama dengan saya, pasangan saya yang tidak asing lagi, Ustaz Husaini. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat doktor, sihat Alhamdulillah. Ustaz Husaini sahur ke tadi? Alhamdulillah, sahur makan nasi putih dengan masak lemak. Oi, sahur berat tu makan nasi pada awal pagi. Ya, betul. Baik, seperti biasa perbincangan kita, kalau sebelum ni kita membincangkan tentang satu isu yang agak serius, iaitu tentang perkara yang menyebabkan seseorang itu Allah Ta'ala jauhkan daripada dirinya, bahkan Allah Ta'ala akan berpaling daripada mereka yang melakukan perkara-perkara yang dosa besar. Maka pada hari ini kita akan menyentuh pula tentang amalan-amalan yang baik yang mudah-mudahan boleh merapatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Tapi sebelum tu kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Terima kasih doktor. Assalamualaikum, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah? Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi ya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita buka mushaf kita, kita tengok suratul Baqarah ayat yang ke-177 muka surat yang ke-27. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian, sekiranya tuan-tuan perhatikan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, dia menceritakan bagaimana Allah Ta'ala memberikan kita bimbingan
bahawa sebenarnya kita menyembah Allah ini bukan sekadar menghadap dia kepada timur dan barat sahaja, tetapi mestilah diusahakan dengan usaha-usaha yang lain. Sebagai contoh, kita menginfakkan harta di jalan Allah, kemudian kita menunaikan zakat, kita mendirikan salat, dan kemudian kita menyempurnakan janji-janji kita. Maka dalam mengenai tentang ayat ini, kita pilih satu hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut. Hadis ni kalau tuan-tuan perhatikan, sebenarnya telah diungkapkan ataupun telah dikumpulkan di dalam Quran Multazam, Quran terbitan karya Bistari ini, ada memilih hadis-hadis yang berkaitan tentang ayat dalam satu muka surat. Hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang berkaitan tentang ayat kita pada hari ini, yang mana Sayyidina Abu Hurairah pernah menyebutkan. Mari sama-sama kita bacakan. Beliau berkata, an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati man 'amila salatuhu Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in taqasa min fariidatihi shay'un qala rabbu 'azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammal biha man taqasa min al-fariidati thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan pertama seorang hamba yang akan dihisap pada hari kiamat ialah solatnya. Jika solatnya elok, maka dia beruntung dan berjaya. Jika solatnya rosak, maka dia telah binasa dan rugi. Jika dia mempunyai apa-apa kekurangan dalam solat fardunya, maka Allah akan berkata, lihatlah adakah hamba-Ku ini mempunyai solat sunat, maka disempurnakan dengan solat sunat itu kekurangan yang ada dalam solat fardu tersebut. Kemudian semua amalannya akan dilakukan seperti itu juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Masya-Allah, cantik hadis ni sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah. Kalau dalam ayat Quran tadi Allah Taala menegaskan tentang kita kena beramal dengan salat, dengan zakat dan sebagainya, maka hadis ni datangkan dengan bagaimana menyempurnakan amalan-amalan tersebut. Perbincangan mengenai hadis ni kita akan lanjutkan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis bagaimana Rasulullah menekankan tentang amalan-amalan sunat yang akan menampung amalan wajib kita. Kalau solat fardu kita tak khusyuk dan sebagainya, maka sepatutnya kita tampung dengan amalan sunat kita. Baik, kalau kita perhatikan hadis tadi ya Ustaz Husaini, seperti biasa hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Betul. Kita dah bincang banyak sangat tentang Abu Hurairah ni. Apa yang paling Ustaz Husaini ingat tentang Abu Hurairah? Abu Hurairah ni yang seingat saya lah, dia menunjukkan seorang yang sangat bermujahadah dalam ilmu. Masya-Allah, betul. Sebab apa? Abu Hurairah ni waktu dan ketikanya sangat singkat bersama Rasulullah. Tetapi bagaimana Abu Hurairah ni, Sayyidina Abu Hurairah ni boleh menjadi seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis sangat banyak. Betul. Makna kata apa doktor? Mujahadahnya sangat tinggi doktor dengan ilmu. Betul. Itu satu pengajaran yang menarik juga daripada Sayyidina Abu Hurairah. Beliau sangat bersungguh untuk bertanyakan soalan, menuntut ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini mengenai perbincangan kita tentang amalan sunat, mari kita perhatikan apakah amalan sunat yang juga diamalkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Maka mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan tentang tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Beliau ada satu ataupun ada 3 amalan yang beliau tidak pernah tinggalkan sepanjang hidupnya, iaitu 3 amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Hurairah adalah solat duha, kemudian puasa 3 hari setiap bulan, dan juga solat witir. Perkara ini pada hakikatnya sebenarnya pernah diakui sendiri oleh Sayyidina Abu Hurairah, iaitu Abu Hurairah menyatakan, dia kata, awsani khalili bi thalath.
kekasih aku berpesan kepada aku. Kekasih aku ni maknanya Rasulullah lah. Saya ni bukannya orang lain kekasih dia. Kekasih aku iaitu Rasulullah berpesan kepada aku tentang 3 amalan, lan atrukaha abadan, aku tidak akan tinggalkan 3 perkara ni. Yang pertama dia menyebutkan siam salah satu ayam fi kulli syahr, iaitu dia berpuasa setiap 3 hari pada setiap bulan. Yang keduanya dia kata solatul duha, maknanya Abu Hurairah tak pernah tinggal solat duha. Dan yang ketiganya dia menyatakan wa naumin ala witrin, dan solat witir sebelum tidur. Maknanya 3 amalan ni Ustaz Husaini Abu Hurairah tak pernah tinggalkan. Maknanya Saidina Abu Hurairah ni kedudukannya tinggi di sisi Rasulullah. Orang yang paling banyak hafal hadis, dia ada amalan khusus buat diri dia. Mana kata benda sunat itu yang selalu dipraktikkan dalam kehidupan Saidina Abu Hurairah. Betul, ya, betul. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang lain pun sebenarnya kita akan dapati ada sebahagian sahabat memang dia mempunyai amalan sunat dia sendiri yang akan menjadi bekalan buat dia di hari akhirat kelak, kerana kita tak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Taala di hari akhirat kelak. Baik, kita masuk perbincangan pada perbincangan yang seterusnya mengenai tentang amalan sunat yang akan melengkapi amalan wajib kita. Kalau Ustaz Usaini perhatikan tadi macam mana hadis tu menceritakan tentang Allah Taala kata kepada hamba-Nya, sekiranya tengok amalan dia, kalau solat fardu dia tak sempurna, tengok dia ada amalan sunat ke tak. Maknanya Rasulullah kata Allah Taala akan minta para malaikat perhatikan tentang amalan-amalan sunat yang ada yang kita amalkan. Maknanya doktor, Allah Subhanahu Wa Taala sangat dia memperincikan 2 perkara di situ. Okey. Perkara pertamanya adalah berkenaan dengan kepentingan solat itu kepada hamba-Nya. Dan perkara kedua itu adalah kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Bila melihat seseorang hamba-Nya itu tak cukup solat wajibnya ataupun ada kekurangan, maka kena tengok solat apakah perkara sunat yang boleh ditampung dalam perkara wajib tersebut. Betul. Juga suka saya untuk tambah di sini bagaimana Saidina Abu Bakar pernah menyebutkan salah satu syarat untuk mengamalkan amalan sunat ini adalah kita hendaklah menunaikan dulu amalan fardu. Kata Saidina Abu Bakar, la yaqbalullahu nafilatan hatta tuaddi faridah. Allah Taala tak akan terima amalan sunat kalau amalan fardu tidak dilaksanakan dulu. Jangan pula kita fokus amalan sunat banyak sangat amalan sunat. Rupanya solat tak solat lagi. Puasa fardu pun tak puasa. Jadi yang ni tak kenalah. Macam kalau kita puasa hari ni, puasa tu fardu dah. Malam tapi tak puasa rupanya. Malam solat tarawih. Solat tarawih datang tapi tak puasa siang hari. Pagi tu pula tahajud pula. Pagi tahajud pula, masya-Allah. Jadi tak kena tuan-tuan. Maknanya fardu kena siapkan dahulu, sempurnakan fardu barulah boleh bawa kepada amalan sunat. Bahkan amalan sunat ni juga akan membawa kecintaan kita ataupun menjemput kecintaan Allah Taala kepada kita. Perkara ni disebutkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Allah Taala Rasul kata, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu." Allah Ta'ala kata, dan hamba aku tidak akan semakin dekat dengan aku melainkan dengan amalan sunat. Iaitu dengan erti kata yang lain, kalau kita nak rapat diri kita dengan Allah Ta'ala, kita kena perbanyakkan amalan sunat, sediakan amalan sunat untuk diri kita sendiri. Sebab kita tengok tadi, Abu Hurairah ada amalan sunat dia sendiri. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang lain, sebenarnya Saidina Bilal pun ada amalan sunat dia sendiri. Kalau tuan-tuan pernah dengar bagaimana Rasulullah pernah dengar derapan tapak kaki Bilal di syurga, yang mana Rasulullah sebutkan, Rasulullah kata pada Bilal, bima sabaqtani fa inni sami'tu khashkhashataka fil jannah. Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku? Kerana aku pernah dengar derapan tapak kaki Bilal di syurga. Maka bila dibincangkan dengan Bilal, Bilal sebutkan amalan dia. Rupanya Bilal ada amalkan, sama ada dia menjaga wuduk dia, maknanya menjaga kesucian dia, ataupun juga dengan dia mengamalkan solat sunat 2 rakaat selepas daripada wuduk. Jadi ini adalah tentang perbincangan amalan-amalan sunat ni akan melengkapkan amalan yang wajib. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam perbincangan mengenai hadis-hadis amalan sunat yang mana kita telah ceritakan tadi bagaimana Allah Ta'ala akan menyingkap amalan kita di hari akhirat kelak. Kalau dia tengok amalan fardu kita tak sempurna, dia minta pada malaikat, tengok amalan sunat dia ada tak? Supaya amalan sunat ni boleh menampung amalan fardu, kekurangan yang ada pada amalan fardu dia. Baik, kalau kita perhatikan mengenai hadis ni Ustaz Husaini dalam isu semasa,
Ada orang dia mengamalkan amalan-amalan sunat juga yang tertentu. Tapi ada tak apa perkaitan ataupun isu-isu yang berbangkit mengenai amalan sunat ni Ustaz Husaini rasa? Baik, kalau kita tengok ya, orang kita sekarang ni, masuk saya sendirilah mungkinlah kadang-kadang kan, kita sembahyang sunat itu berdasarkan apakah kelebihan yang Allah bagi ataupun Nabi SAW sebut. Ya, contoh, kita solat sunat duha itu kadang-kadang katanya pemberi rezeki. Rezeki tidak akan putus. Jadi kita mungkin kita ke arah itu dan tak salah sebenarnya, tapi keadaan begitu sebenarnya menyebabkan kita bersungguh-sungguh nak ke arah itu, tetapi walhal yang fardu itu lebih besar dia punya ganjarannya. Okey, baik saya faham. Maknanya amalan sunat ni kadang-kadang kita buat kerana kelebihan yang tertentu. Ya, betul. Yang mana kadang-kadang kelebihan ni lebih kepada dunia juga. Betul. Pada hakikatnya sebenarnya Allah Taala menyebutkan ataupun Rasulullah menyebutkan dalam hadis, amalan sunat ini adalah untuk kita merapatkan diri kita dengan Allah Taala itu sendiri. Itu yang paling utama. Betul lah Ustaz Husaini, maknanya kita melakukan amalan ibadah ni sebenarnya untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Taala, bukan kerana timbalan dunia. Kalau dapat timbalan dunia tu alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat pun maknanya sekurang-kurangnya kita dapat merapatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Baik, itu adalah mengenai perbincangan isu semasa mengenai tentang amalan sunat yang kita perlu amalkan, yang mana kalau kita tengok tadi, amalan sunat ni bukan sahaja melengkapi kekurangan yang ada dalam amalan fardu, bahkan kalau saya perhatikan juga dalam hadis yang lain sebenarnya ada menyebutkan bagaimana amalan sunat ni juga akan mengurangkan ataupun boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Tuan-tuan puan-puan bayangkan kalau dosa kita banyak, amalan fardu kita pun tak seberapa, bagaimana untuk kita berhadapan dengan Allah Ta'ala dengan dosa-dosa itu tadi? Maka kalau boleh kita tampung amalan kita tu dengan amalan-amalan yang sunat. Malu kita dengan Rasulullah hari-hari, maknanya amalan sunat Rasulullah sangat banyak, tetapi kita ni manusia yang banyak kekurangan, kita pun malas untuk melakukan amalan-amalan sunat yang sepatutnya kita lakukan. Dan doktor, kalau kita tengok ada satu amalan sunat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, ya, kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan. Dua kalimah yang ringan di dunia tetapi berat di mizan. Apa tu doktor, saya pun lupa dah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang ini hadis ni juga hadis yang sahih yang Rasulullah sebutkan kalimatan khafifatan fil lisan, maknanya kalimah yang sangat ringan di lidah kita, tapi thaqilatan fil mizan, tapi berat timbangan dia, iaitu Rasulullah menyatakan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah ni sangat mudah. Kalau tuan-tuan perhatikan, maknanya tuan-tuan boleh amalkan dengan begitu sahaja, dengan mudah. Baik, kita telah hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita bacakan resolusi pengajaran yang kita boleh amalkan daripada pengajian kita dalam pengajian hadis kita pada hari ini. Yang pertama, melatih diri agar sentiasa mendirikan salat di awal waktu supaya amalan fardu kita itu sempurna. Yang kedua, mendidik keluarga untuk mengamalkan amalan sunat seperti berpuasa sunat, solat sunat dan sebagainya. Dan yang ketiga, mempersiapkan diri kita dengan amalan yang khusus buat bekalan di hari akhirat. Perhatikan Abu Hurairah ada amalan dia khusus, maka kita pun kalau boleh adalah amalan bekalan buat diri kita. Baik, kita telah pun sampai kepada penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, ini juga salah satu amalan sunat yang kita boleh amalkan, iaitu menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan mengisi dan membantu program-program pengajian Quran dan hadis kita. Seperti biasa, bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, saya menjemput Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati majlis kita. InsyaAllah. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka akan hamba-Nya yang meminta pertolongan kepadanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah amalan kami ini diterima oleh-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau perbanyakkanlah segala amalan kami ini ya Allah di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak banyak amalan kami ini ya Allah, maka dengan itu ya Allah tampungkanlah dengan amalan sunat kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah salat kami ya Allah. Perbaikilah salat kami dalam menuju kepadamu ya Allah. Perbaikilah segala amalan-amalan kami ya Allah.
mahupun fardu ataupun yang sunat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Tuhan Maha berkuasa lagi Maha pengasih, Maha penyayang ya Allah. Makbulkanlah doa hamba-Mu ini ya Allah, yang Maha dhaif ya Allah, yang tidak mempunyai apa-apa kemampuan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.